Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, pengurusi surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah maghrib dui mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dikarang oleh Ustaz Fahmi Zamzam ataupun gelarannya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, malam ni kita bertemu pada malam 16 Zulhijjah tahun 1444 Hijriah. Azan maghrib tadi, maka kita masuk tarikh baru 16 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati pertemuan kita pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, untuk yang dah lama tak hadir kuliah ni, untuk makluman, kita telah mulakan kitab baru. Yang tak tahu lagi, kita dah mulakan kitab baru, iaitu kitab 40 hadis peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman. Kitab ni dikarang oleh Ustaz Fahmi Zamzam ataupun gelarannya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Dia orang Banjar, berasal daripada Kalimantan Selatan. Baru meninggal dunia pada Oktober 2021, beberapa tahun yang lepas. Beliau sering berulang-alik ke negara kita, Malaysia. Sebulan sekali dia ada mengajar di Kedah, di sekitar Lembah Kelang, Selangor, KL ni. Jarang-jarang sekali dia ada masuk di Radio IKIM. Meninggal adalah dia. Dia ni ulama di alam Nusantara kita ni yang banyak mengarang kitab hadis 40. Kalau tuan-tuan pergi ke kedai-kedai buku tu, ada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Beliau yang karang. Kemudian ada 40 hadis Nabi tentang penawar hati. Dia juga karang. 40 hadis tentang akhlak mulia, himpunan hadis-hadis Nabi tentang akhlak mulia, ada 40 hadis. Beliau juga susun. Kemudian ada kitab beliau 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Dia himpunkan hadis-hadis Nabi, kelebihan ilmu, kelebihan ulama. Ni beliau juga susun. Dan beliau juga susun hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda kiamat. Jadi banyak karangan beliau ni, banyak. Sebelum ni kita pernah ikuti kuliah maghrib di sini, kitab 40 hadis juga. Tapi kitab 40 hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni lama dah, berapa ratus tahun dulu. Zaman dulu, berapa ratus tahun dulu. Zaman kita ni, yang terdekat dengan kita ni, ulama-ulama yang, antara ulama yang suka menghimpunkan hadis Nabi sebanyak 40 jadi satu buku. Himpun hadis Nabi sebanyak 40 jadi satu buku. Antaranya Ustaz Fahmi Zamzam ni, ataupun gelarannya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi ni. Kalau zaman dulu Imam Nawawi. Mereka suka menyusun hadis Nabi sebanyak 40.
Baik, tuan-tuan sekalian, malam ni kita akan masuk hadis yang kedua dalam kitab kita ni. Pada pertemuan kita pada bulan lepas, kita dah mula masuk hadis yang pertama. Jadi malam ni kita masuk hadis yang kedua dalam kitab, ya, 40 hadis peristiwa akhir zaman ni. Jadi malam ni kita sambung hadis yang kedua. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang saya akan bawa lagi kitab ni, kalau siapa ada yang nak beli untuk bacaan di rumah masing-masing. Lepas habis kuliah balik nanti boleh ulang kaji, boleh baca lagi. InsyaAllah saya akan bawa lagi dalam pertemuan akan datang lah. Sebelum-sebelum ni saya ada bawa dah, tak cukup. Ada beberapa orang yang dah beli. Baik, malam ni kita masuk hadis yang kedua, dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Hadis-hadis dalam kitab kita ni ada yang panjang, ada yang pendek. Sama ada hadis tu panjang ataupun penerangan dia panjang. Jadi mana-mana hadis yang pendek, penerangan dia pendek, maka setiap kali kuliah maghrib saya akan baca 2 buah hadis. Saya akan baca 2 buah hadis. Tapi kalau hadis-hadis yang panjang dan huraian dia pun panjang, untuk sekali kuliah maghrib tu saya baca 1 saja. Kita tengok pada keadaan. Baik. Jadi hadis kedua pada malam ni, hadis berkaitan dengan kenapa dunia Islam sering menjadi sasaran pemusnahan. Kenapa dunia Islam seringkali menjadi sasaran pemusnahan, pemusnahan. Baik, tuan-tuan sekalian. Tersilap bawa buku lain ni. Ada nota yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni. Saya tersilap bawa buku nota lain. Kitab betul dah, nota tu sayang. Tak apa. An Ummil Mu'minina Zainab binti Jahshin radhiyallahu ta'ala anha qalat, Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul La ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qad iqtaraba futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi usbu'ihi al-ibham wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kathura al-khabath. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Maksudnya daripada Ummul Mukminin, iaitu Zainab binti Jahshi, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada beberapa orang isteri, antaranya Zainab binti Jahshi. Semua isteri Nabi ni kita gelar Ummul Mukminin. Semua isteri-isteri Nabi ni kita gelar Ummul Mukminin. Khadijah ke, Aisyah ke, Zainab binti Jahshi ke, semua isteri Nabi digelar Ummul Mukminin, ibu kepada wanita-wanita beriman. Jadi Zainab binti Jahshi ni gelaran dia pun samalah, Ummul Mukminin. Daripada Ummul Mukminin, iaitu Zainab binti Jahshi, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Nabi masuk dalam rumah dalam keadaan cemas. Dalam keadaan cemas, sambil bersabda, La ilaha illallah wailul lil Arab. La ilaha illallah, celakalah orang Arab, binasalah orang Arab. La ilaha illallah, binasalah bagi bangsa Arab daripada kejahatan, daripada malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Nabi masuk dalam rumah dalam keadaan cemas. Nabi kata, La ilaha illallah, celakalah bangsa Arab daripada kejahatan ataupun daripada malapetaka yang hampir menimpa mereka. Pada hari ini
Nabi kata pada hari ini telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj. Nabi kata pada hari ini telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Seperti ini itu seperti apa dia? Nabi isyaratkan hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya. Mana ibu jari? Ni ibu jari. Ya. Hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya. Jari sebelah, jari telunjuk ni hujung dia. Nabi kata apa dia? Pada hari ini telah terbuka daripada dinding Ya'juj dan Ma'juj itu seperti ini. Ya, baginda menemukan ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya. Ya. Dengan mengisyaratkan seperti bulatan. Maksudnya begini. Ya, Nabi isyaratkan dinding Ya'juj dan Ma'juj itu dah terbuka pada hari ini. Seperti mana? Hujung ibu jari dengan hujung jari sebelahnya, iaitu jari telunjuk. Kemudian Nabi buat seperti ini. Maksudnya dia dah berlubang macam ni. Dia dah terbuka macam ni, dah berlubang. Dinding Ya'juj Ma'juj tu dah berlubang macam ni. Dah terbuka, dah mula terbuka. Tak apa, nanti kita akan bincang Ya'juj dan Ma'juj tu apa dia. Dan baginda menemukan hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya, yakni jari telunjuk, dengan mengisyaratkan seperti bulatan. Saya bertanya, saya tu siapa dia? Zainab, isteri Nabi tadi. Zainab bertanya, ya? Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada lagi orang yang soleh, orang yang baik ramai lagi? Lalu jawab Nabi SAW, ya, akan binasa jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Benda jahat lebih banyak daripada benda baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, tuan-tuan sekalian, itu hadis pada malam ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sumbernya daripada siapa? Isteri Nabi, Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy dengar daripada Nabi. Hadis ni sahih. Pertama, Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis ni juga. Imam Bukhari ni ulama hadis 200 tahun, 300 tahun selepas Nabi wafat dah lah. Jadi kita kena tahu ni, kadang-kadang kita sebut-sebut nama orang tu, nama orang ni kita tak tahu dia ni siapa, dia hidup bila, kena tahu juga sikit sebanyak tu. Ada 6 ulama hadis yang terkenal. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Ni 6 ulama hadis yang terkenal. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Mereka ni menghafal hadis Nabi berpuluh-puluh ribu. Berpuluh-puluh ribu hadis Nabi mereka hafal. Ulama hadis banyak, tapi 6 ni yang terkenal. Daripada 6 orang ni, yang paling alim, paling banyak hafal hadis Nabi, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni daripada tok guru dia. An daripada sampailah kepada isteri Nabi. Imam Muslim pun ada juga meriwayatkan hadis ni. Daripada sampai juga pada isteri Nabi. Masing-masing jalan yang berbeza, tapi last sekali hujung dia jumpa tukang cerita yang sama, iaitu Zainab binti Jahsy, isteri Nabi. Zainab binti Jahsy ini, dia kata apa dia? Satu hari Nabi masuk rumah, Nabi kata la ilaha illallah, celakalah bangsa Arab, ataupun binasalah bangsa Arab daripada kejahatan ataupun malapetaka yang hampir-hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini.
saya bertanya, Zainab bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa? Kami orang Arab ni akan binasa ke? Ya, sedangkan di kalangan kami masih ada orang yang soleh, orang yang baik. Nabi kata, ya, akan binasa bila kejahatan sudah terlalu banyak. Baik, tuan-tuan sekalian, keterangan hadis ini, hadis di atas menerangkan bahawa apabila sesuatu tempat itu ataupun negeri itu, daerah itu, kawasan itu sudah terlampau banyak perkara kejahatan, kemungkaran, kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu tidak terkecuali. Bila benda maksiat banyak sangat dalam sesebuah negara, dalam sesebuah negeri, dalam sesebuah tempat, dalam sesebuah daerah, dalam sesebuah kawasan, benda kemungkaran tu banyak sangat, benda maksiat tu banyak sangat, benda kefasikan tu banyak sangat, benda-benda dosa besar tu subur banyak sangat dalam masyarakat. Maka Allah Ta'ala akan binasakan tempat tersebut, penduduk di situ, semua orang yang berada di tempat itu tanpa terkecuali. Katalah ada 100 orang dalam satu kampung tu, hak jahat berapa? 80. Dah terlalu banyak 80. Hak baik ada berapa orang? 20. Bila Allah Ta'ala timpakan malapetaka, 20 kena tak? Kena. Bukan Allah Ta'ala pilih 80 saja, kena semua. Kenapa dia? Kejahatan sudah melebihi kebaikan. Bila benda jahat sudah melebihi kebaikan, Allah Ta'ala turunkan bala, bencana, musibah, semua kena. Ada orang soleh 4-5 orang pun tak jadi dah waktu tu. Tak jadi dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa dia? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kamu kena takut dengan musibah yang bila Allah Ta'ala turunkan, Allah tidak hanya khususkan kepada orang zalim sahaja di kalangan kamu. Tak. Allah tak pilih-pilih. Kamu kena takut dengan musibah yang bila Allah Ta'ala turunkan, Allah tidak hanya khususkan kepada orang zalim saja, orang jahat saja, tapi semua kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah azab Allah tu sangat keras. Kena semua. Baik, saya bagi contoh paling mudah yang tuan-tuan pun tengok benda tu, yang tuan-tuan pun tahu benda tu. Bila berlaku tsunami, tuan-tuan ingat 26 Disember 2004, ataupun apa-apalah gempa bumi yang berlaku di akhir-akhir ni. Yang terbesar baru ni di Turki ni kan, 50,000 lebih. Bila berlaku sesuatu musibah, Alhamdulillah, akhir-akhir ni masyarakat kita mula faham. Dengan perkembangan media sosial pada hari ni, ilmu-ilmu pun dah mula rancak dalam masyarakat kita. Orang dah mula faham sedikit sebanyak. Dulu bila berlaku, ingat gempa bumi besar, tsunami besar 26 Disember 2004, waktu tu tahap pemahaman masyarakat kita tentang maksud bala Allah tu, waktu tu tahap pemahaman masyarakat kita agak rendah lagi. Bila kita sebut bala, ada orang marah. Bila kita sebut, oh ni bala daripada Allah ni, ada orang marah. Tapi akhir-akhir ni pemahaman tu sudah mula berlaku perubahan. Sebab orang duk beranggapan, buat apa sebut bala, kan? Buat apa sebut bala? Yang mati dalam tsunami tu pun orang baik pun ada. Pondok ada, budak sekolah agama ada. Aceh tu kan? Pondok-pondok pun hancur. Pelajar-pelajar pesantren pun mati. Tok-tok guru pun ada yang terbunuh. Jadi jangan sebut bala, nanti kecil hati orang. Akhirnya hari ni baru masyarakat kita mula faham. Bala tu bahasa Arab. Sebab bila tak diterjemahkan elok-elok apa makna bala tu, orang dah ingat bila sebut bala tu semua yang kena tu jahat lah ke? Hak mati dalam bala tu semua orang jahat lah ke? Tak. Bala tu bahasa Arab.
ataupun ibtila. Bala ataupun ibtila. Apa maksud dia? Ujian. Bala tu maksudnya ujian. Ba lam alif hamzah. Bala. Bukan buku bala tu. Ba lam alif hamzah. Bala ataupun ibtila. Maksudnya ujian. Jadi perkataan ujian ni dia umum. Maksudnya bila sebut ujian, Nabi pun kena bala. Nabi pun kena bala kalau begitu. Nabi-nabi pun kena bala. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, asyaddun nasi bala'ul anbiya. Asyaddun nasi bala'ul anbiya. Yang paling teruk sekali, yang paling dahsyat sekali dibala oleh Allah adalah Nabi-nabi. Kan Nabi sebut dalam hadis itu, asyaddun nasi bala'ul anbiya. Yang paling teruk sekali dibala oleh Allah Nabi-nabi. Jadi apa makna bala kat situ? Diuji. Nabi-nabi lah paling banyak diuji. Kemudian thummal amsal fal amsal, kemudian orang yang seperti mereka, kemudian orang yang seperti mereka. Orang yang buat kerja seperti mana Nabi-nabi. Itulah maksud bala. Maka gempa bumi, tanah runtuh, tsunami, petir, kilat, banjir, kemarau, balak lah tu. Rumah terbakar, balak lah tu. Kemalangan, balak lah tu. Ujian. Maka balak tu pula barulah terpecah menjadi dua. Ada ujian, ada bala yang Allah Ta'ala turunkan, dia memang jadi azab. Dia jadi azab. Apa dia? Hukuman kepada orang yang memang hidup dia buat maksiat, buat munkar. Yang kedua, ada bala yang Allah Ta'ala turunkan tu, dia bukan azab, tapi cara untuk Allah angkat darjat orang yang soleh, orang yang baik. Maka tak semestinya bila sebut bala, semua yang kena bala tu semua sekali adalah azab. Tak. Terpulanglah pada Allah. Ada orang yang Allah Ta'ala turunkan balak tu jadi azab kerana dosa maksiat dia. Ada orang yang Allah Ta'ala timpakan balak tu tidak jadi azab, tapi Allah jadikan dia sebagai musibah untuk angkat darjat dia. Kalau dia mati terbunuh, dia dapat pahala syahid, syahid kecil. Kalau dia tidak terbunuh tapi dia cedera dalam ujian tu, dia sakit dalam musibah tu, maka tu cara untuk Allah Ta'ala angkat darjat dia kerana kesabaran dia. Jadi balak terbagi pada dua. Tengoklah. Kita tak perlu nak hukum. Kita tak perlu nak hukum. Bila orang ditimpa bala je, kita pandai-pandai. Ni azab belaka ni. Tak payahlah pandai-pandai macam tu kan. Sebut secara umum tak apa, spesifik sangat. Dia ni kena azab ni. Bala Allah Ta'ala turunkan pada dia tu azab tu. Bala Allah Ta'ala turunkan pada dia tu azab tu. Tu tak payah pandai-pandai. Itu tak payah pandai-pandai. Tak payah pandai-pandai. Kita nak sebut secara umum tak apa kan. Secara umum tak apa. Mungkin bala ni adalah azab daripada Allah kerana penduduk kampung ni memang hidup dia buat maksiat begini-begini. Tak apalah. Tapi jangan menentukan secara spesifik dia ni kena azab ni, dia kena azab. Kita tak tahu. Yang tahu siapa dia? Allah. Yang tahu siapa dia? Tuan badan. Tuan badan dia akan faham. Bila Allah Ta'ala turunkan sesuatu benda kena pada dia tu, tuan badan dia faham, dia sedar benda tu ujian daripada Allah untuk angkat darjat dia, ataupun tu memang azab daripada Allah. Tuan badan dia akan sedar. Kalau tak sedar tu memang tak erti bahasa tu. Tuan badan dia akan faham. Baik. Jadi kita tak payahlah nak mendetailkan sangat siapa orang ni kenapa sebab tu. Tak payah. Tak gila lagi kita nak ambil alih kerja Tuhan pula. Tak payahlah. Cuma makna bala begitu. Jadi Nabi terang dalam hadis ni, Nabi kata apabila suatu tempat ataupun negeri itu sudah terlalu banyak kejahatan, kemungkaran, benda fasik, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu tidak terkecuali. Semua kena. Okey. Soalannya kenapa semua kena? Semua kena tu sebab apa? Baik. Orang buat maksiat, okey, kita faham tu azab Allah. Ni hak baik-baik ni kenapa kena tak? Okey, orang baik ni ulama bahagikan kepada dua kategori. Orang baik yang kena juga bala ni, ulama bahagikan pada dua. Pertama, ada orang yang dia baik
Dia je lah baik. Dia je lah baik. Ulang-alik rumah masjid, dengar kuliah balik, rumah masjid, dengar kuliah balik. Dia je lah baik. Dia tak fikir pun masyarakat nak jadi apa sekeliling dia, malah nak ambil tahu. Yang penting aku mari masjid, yang penting aku dengar kuliah. Ni pun ramai tak? Ni yang kita panggil orang soleh. Dia baik, dia baik. Dia je lah baik. Jiran jadi apa tak ambil tahu, apa benda masyarakat jadi apa tak ambil tahu. Dia kira dia. Dia kira dia baca Quran selesai, dia kira dia banyak puasa sunat, dia kira dia banyak zikir selesai. Ni pun orang baik tak? Maka bila Allah Ta'ala turunkan bala, dia pun kena sekali. Kerana dia tak ambil tanggungjawab. Dia tak bertanggungjawab. Dia orang baik yang tak bertanggungjawab. Dia kira dia yang baik. Dia ingat Allah Ta'ala sediakan syurga tu untuk dia. Dia kerja duk baiki diri dia. Tak fikir langsung keliling kelalang kita ni ada orang yang kita nak kena tanya khabar, ambil tahu, tegur, nasihat. Dia kira dia. Satu. Maka bila turun bala daripada Allah, dia pun kena agak. Dia baik, tapi dia kena agak. Yang kedua, orang yang baik dan dia juga berusaha memperbaiki orang lain. Dia pun kena juga. Kenapa dia? Kejahatan dah terlalu banyak. Dia pun kena juga. Dia baik dan dia juga berusaha memperbaiki orang lain. Yang ni peluang untuk Allah Ta'ala bagi kepada dia pahala syahid kecil. Bila Allah Ta'ala turunkan balak. Bila Allah Ta'ala turunkan balak tu peluang untuk dia dapat pahala syahid kecil kalau dia mati. Kalau dia tak mati, dia sakit, dia derita, maka Allah Ta'ala angkat darjat dia kerana kesabaran dia hadapi ujian dalam hidup. Jadi tengoklah. Jadi orang baik dalam masyarakat ni kita sebut orang soleh. Orang soleh. Satu lagi kurang dekat kita ni apa dia? Musleh. Soleh orang baik. Musleh orang yang sentiasa memperbaiki pula orang lain. Ramai orang jadi soleh, tapi orang tak ramai nak jadi musleh. Kenapa dia? Hai, nasihat orang ni cari sakit jawabnya. Tegur orang ni jawabnya sakit. Jadi lebih baik jaga diri sendiri. Tak payah nak fikir-fikir sakit kepala nak fikir orang lain. Lebih baik jadi soleh. Lepas tu siapa dia nak jadi musleh? Yang nak memperbaiki juga lah. Soleh ni orang baik, dia baik. Musleh dia juga memperbaiki orang lain. Maka mudah-mudahan kita ni berusahalah jadi orang yang soleh dan juga musleh. Kita baik dan kita berusaha juga nak pastikan orang lain juga kita dapat tarik jadi baik. Musleh. Okey, baik. Jadi asas dia kita faham. Bala maksudnya apa? Kenapa orang baik pun kena? Pembahagian orang baik itu ada dua bahagian. Okey, yang tu jelas, clear. Tidak hanya kepada orang jahat saja, tetapi orang yang soleh juga akan dibinasakan. Kena juga. Walaupun masing-masing pada hari kiamat nanti akan diperhitung. Kalau mengikut amalan yang telah dilakukan hari kiamat, nanti Allah Ta'ala bangkitkan menurut amalan masing-masing lah. Kan? Siapa yang mati itu dalam keadaan diazab oleh Allah. Siapa yang dia tu baik, dia pun mati. Siapa yang dia baik, dia juga memperbaiki orang lain. Hari kiamat nanti Allah Ta'ala bangkitkan menurut amalan masing-masing lah. Kan? Nak menentukan dia syurga atau neraka tu tunggulah nantilah. Baik. Oleh itu segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan, dan segala kemaksiatan hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan sahaja menimpa orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut sahaja, tetapi menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Sebab tu bila kita tegur, nasihat kan, segelintir masyarakat kita yang duk terlibat dengan judi ke, duk mabuk ke tak tentu hala ke, kita kena fahamkan dia. Fahamkan dia apa dia? Bila Allah Ta'ala turunkan balak, bukan kamu yang kena, kami pun kena tak? Bukan kamu yang kena. Kamu buat maksiat muka, bukan kamu yang kena bala, kami pun kena tak? Maka bila kita beri nasihat pada orang tu, kita kena fahamkan dia. Bila Allah Ta'ala turunkan bala nanti, orang baik pun kena juga. Orang mari masjid surah pun kena tak? Semua kena. Sapulah ke? Bukan Allah Ta'ala pilih-pilih. Tsunami, gempa bumi kita buat kat kampung ni. Kampung ni okey. Okey, gempa tu kita kena kat lain pula. Kampung ni tak okey. Gempa langgar kampung ni pula. Kampung ni okey ni. Okey, jangan langgar kampung ni. Dah. Dia tak macam tu. Banjir semua. Gempa habis semua. Kenapa ke? Nasib lah. Okay. Baik.
Bukan sahaja menimpa orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ianya menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Semua kena. Baik. Benda mungkar, benda fasik, benda maksiat. Jangan kita hanya sempitkan mungkar, benda maksiat, benda fasik ni hanya melibatkan apa dia? Laki perempuan. Duk berdua-duaan, duk buat benda tak senonoh. Jangan nampak tu saja benda mungkar. Mungkar dalam masyarakat ni macam-macam jenis. Jangan nampak maksiat mungkar tu hanya melibatkan laki perempuan. Tengok budak muda naik motor laki perempuan sikit, kita tak boleh pakai dak ni. Jangan nampak mungkar hanya benda tu saja. Mungkar maksiat tu luas. Orang berniaga di pasar malam, ada kemungkaran dalam perniagaan. Ada kemungkaran dalam berniaga, ada maksiat dalam perniagaan. Orang yang terlibat dalam politik, memerintah negara, ada maksiat dan mungkar dalam pentadbiran. Kita yang pergi ke tempat kerja, ada maksiat dan mungkar di tempat pekerjaan. Jadi mungkar tu jangan hanya nampak apa dia maksiat, mungkar, laki perempuan. Benda melibatkan seks. Dah. Orang berniaga ada kemungkaran dia. Orang yang duduk di tempat kerja ada kemungkaran dia. Macam-macam kemungkaran tu, macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Banyak macam-macam jenis. Berniaga menipu, mungkar, maksiat. Benda tak elok bagi tahu elok. Berniaga. Makanan barang tak elok diletak kat bawah. Sayur yang elok, buah yang elok diletakkan di atas. Kita bincang dulu kan. Nabi satu hari masuk ke pasar. Satu hari Nabi masuk ke pasar, Allah Ta'ala angkat hijab. Hijab ni terjemah bahasa Melayu maksudnya tabir ataupun dinding. Tapi maksud Allah Ta'ala angkat hijab tu maksudnya Allah Ta'ala perlihatkan kepada Nabi benda yang orang lain tak nampak. Tu maksud dia. Macam orang soleh kan. Orang-orang soleh kadang-kadang kita kata, Tok Guru ni Allah Ta'ala angkat hijab lah. Angkat hijab. Dia tahu aku nak mencuri. Tu kita panggil angkat hijab. Pernah satu hari Nabi masuk ke pasar, Allah Ta'ala angkat hijab. Maksudnya Nabi nampak benda yang orang lain tak tahu. Nabi masuk, terus Nabi pergi ke satu kedai. Nabi masukkan tangan dalam bekas simpan barang dia. Saya tak ingat, buah ataupun sayur macam tu. Kemudian Nabi tunjuk pada dia. Nabi kata apa ni? Barang tu basah. Jadi yang basah tu diletak kat bawah, yang kering diletak kat atas. Saya tak ingat sayur ataupun buah. Dia kata, minta maaf wahai Rasulullah, aku tak berniat nak menipu pun. Bukan nak tipu pun, cuma dalam perjalanan bawa barang ke pasar tadi hujan turun. Jadi barang ni basah. Jadi aku letak yang basah kat bawah, yang kering kat atas. Nabi kata apa dia? Man ghasyana falaysa minna. Bukan di kalangan umat kami siapa yang menipu dalam urusan jual beli. Nabi tak mengaku umat siapa yang menipu dalam urusan jual beli. Mungkar juga. Jadi jangan nampak mungkar maksiat ni laki perempuan. Mungkar ni macam-macam jenis ada dalam masyarakat kita ni. Dalam kenduri kahwin ada kemungkaran dia, dalam majlis-majlis kerakyatan ada kemungkaran dia, di tempat orang berniaga ada kemungkaran dia, macam-macam jenis. Macam-macam jenis. Cuma kita tu lah, kita yang mari dengar kuliah ni, kita kena sentiasa tambah ilmu pengetahuan lah. Sebab kadang-kadang kita kena tahu juga, ada benda yang jelas mungkar, kena tegur. Ada benda yang bukan mungkar, tapi benda ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama kata benda tu boleh buat, ada sebahagian ulama kata benda tu tak boleh buat. Yang tu kita tangguhkan sekejap. Dahulukan benda yang jelas dulu, nyata mungkar yang Quran sebut. Benda yang ulama ada berbeza pendapat, okey, itu letak nombor 3, nombor 4 ke belakang. Sila. Okey. Banyaklah tu contoh nak sebut tu. Okey. Okey. Baik. Jadi benda apa yang kita nak kena tegur? Mungkar yang jelas. Apa maksud mungkar yang jelas? Memang Quran sebut benda tu tak boleh buat. Memang hadis Nabi sebut benda tu tak boleh buat. Adapun benda yang ulama berbeza pendapat, ada ulama kata benda ni tak boleh buat, ada sebahagian ulama kata tak boleh buat. Okey, tu tak apa, kita slow-slow dulu. Yang tu letak dulu ranking nombor 3, nombor 4, nombor 5. Jangan kalau nak tegur benda-benda yang ada perbezaan pendapat. Tegur benda yang memang sepakat ulama kata tak boleh buat. Tegur benda yang memang sepakat, Quran pun sebut, hadis pun sebut benda tu tak boleh buat. Yang memang jelas kemungkaran tu. Menipu dalam urusan jual beli dan sebagainya, ya. Ada perbezaan pendapat tu nombor 2. Sebab tu ilmu kena ada.
Saya beberapa hari sebelum Idul Adha dulu, kuliah maghrib, beberapa hari yang terakhir itu saya peringatkan sungguh-sungguh benda bab tu. Ustaz-ustaz lain pun selalu peringatkan. Beberapa hari sebelum Idul Adha dulu pun saya kuliah maghrib, beberapa hari terakhir tu saya ulang benda yang sama juga. Supaya setiap tahun tu ada peringatan-peringatan tu. Kadang-kadang orang kita ni nak buat ibadat tu bagus. Seronok nak buat ibadat kan. Buat korban, nak sembahyang tahajud, nak buat tu, nak buat zikir tu, zikir ni. Sayangnya kadang-kadang nak buat ibadat tu tidak disertai dengan ilmu. Tidak disertai oleh ilmu. Akhirnya jadi cacat ibadat kita buat tu. Contoh korban. Korban tu ibadat besar. Kan? Bukan kita nak bagi daging tu pada Allah, kan? Tapi yang kita nak bagi adalah takwa dan keikhlasan kita buat ibadat korban tu, kan? Allah Ta'ala sebut apa dia? Bukan daging, darah dan daging tu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kamu tu, keikhlasan kamu dalam ibadah tu. Jadi korban ni ibadat besar. Kenapa dia? Bukan semua orang mampu buat. Tak ada duit tak boleh nak buat, kan? Jadi ibadat besar, nilainya besar, maka kena ada ilmu pengetahuan. Kadang-kadang bila buat ramai-ramai korban ni, dia macam-macam pasien. Hak mari tu hak reti bahasa, ada tak reti bahasa, dia macam-macam. Jadi kita yang faham ni yang kena kawal, memahamkan orang, urus orang, kan? Bila kita uruskan korban ramai-ramai ni, dia macam-macam orang lah. Macam-macam orang, ada macam-macam orang, macam-macam ragam. Macam-macam orang, macam-macam ragam. Bila kita uruskan korban, ada peserta korban, kan? Ada peserta korban. Ada peserta korban. Ada peserta korban. Tak kisahlah berapa orang pun dia masuk satu bahagian ke, dia nak ambil satu ekor ke, terpulanglah. Satu lembu tu boleh 7. Kerbau boleh 7, unta boleh 7, kambing satu saja. Orang masuk. Cuma je dalam tempat kita ni untuk memudahkan pengurusan, maka ada pihak yang jadi penganjur. Masjid, surau, tolong urus. Kalau tidak, orang ni sembelih rumah dia, orang ni sembelih rumah dia, jadi kacau bila. Bukan kampung ni, bandar. Di kampung pun masjid surau yang tolong urus. Walaupun korban ni kita boleh je urus sendiri, kan? Tapi buat ramai-ramai tu dia jadi meriah, ada orang tolong urus, ada sistem pengagihan yang lebih tersusun, gitulah. Tapi cabaran tu banyak lah, kan? Lepas siap sembelih daging korban, kita kena tahu daging korban ni ada tuan dia. Ada tuan dia. Maka nak ambil apa-apa, maklum sepatah pada tuan dia. Tak boleh siap-siap, kita pergi sorok dulu. Ambil kaki ke, pergi sorok kepala ke, pergi sorok kaki ke, tak boleh. Yang masuk korban tu dia ada tuan dia. Dia ada tuan yang masuk korban. Kena maklum sepatah, kan? Saya nak bahagian ni boleh tak? Itu kena tahu. Tak boleh main ambil itu, kan? Tak boleh main ambil itu. Ambil pula bahagian-bahagian hak memang menarik, orang lain pun bakat nak juga. Dia sorok orang, tak boleh macam tu, kan? Kemudian kena tahu yang uruskan daging korban ni orang yang sembelih, orang yang lapah, orang yang cincang. Kita tak boleh bagi upah dalam bentuk daging. Pada tukang sembelih, tukang lapar, tukang cincang tak boleh bagi upah dalam bentuk daging. Kita boleh bagi upah dalam bentuk duit. Tapi boleh tak daging tu kita nak bagi pada orang yang tolong buat kerja, tolong sembelih? Boleh bagi, tapi jangan niat sebagai upah. Jangan niat sebagai upah. Niat sedekah sebagaimana orang Islam lain terima daging korban, dia pun dapat juga. Jangan niat sebagai upah. Jangan niat sebagai upah. Kita bagi sebagaimana orang Islam lain pun dapat daging korban, dia pun dapat juga daging korban tu. Dia perkiraan dia senang, perkiraan dia, kalau hari tu Pak Mat mari sembelih, kalau hari tu Pak Mat tak contoh letak nama, contoh je lah. Perkiraan kita hari tu kalau Pak Mat tak mari sembelih, dia akan dapat tak daging? Dapat. Sebab dia memang biasa dapat pun. Dia mari sembelih ke, tak tolong mari sembelih ke, dia memang dapat pun. Maka bila hari tu Pak Mat datang menyembelih, kita bagi sebab apa? Bagi bukan sebab apa? Sebab biasa dia pun dapat, macam tiap-tiap tahun dia dapat lagi. Dia tak mari tolong sembelih pun dia dapat juga. Tapi tiba-tiba hari tu dia datang, kita pun bagi. Dia tolong kita hari ni. Itu kena perbetulkan. Itu bukan kita bagi macam kebiasaan kita bagi tu. Bagi kerana sebab hari tu dia datang. Bermakna benda tu dah jadi upah. Sebab tu orang yang bagi daging tu kena fahamkan penerima ni bukan upah. Ni kau upah ni kita bagi sama macam orang Islam lain.
Jadi dia tak boleh demand macam-macam. Saya nak banyak boleh tak? Tak boleh. Kita ni nak meraihkan ramai orang. Mana ya? Jadi tu benda-benda yang kena beri perhatian. Termasuklah soal ambil daging awal, pergi sorok awal. Tu benda-benda yang kena beri perhatian lah dalam urusan-urusan ibadah kita yang perlukan pada ilmu pengetahuan. Jadi sebab tu saya sebut tadi, muka maksiat dalam masyarakat kita ni banyak, bukan hanya melibatkan lelaki perempuan, tapi pelbagai keadaan. Baik, dalam hadis di atas, bila Nabi masuk rumah, Nabi kata la ilaha illallah, celakalah bangsa Arab, celakalah bangsa Arab, ya, celakalah bangsa Arab daripada kejahatan ataupun malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Kenapa Nabi sebut celakalah orang Arab? Binasalah orang Arab. Okey, Nabi sebut begitu secara khusus, pertama kerana Nabi sendiri orang Arab. Nabi sendiri orang Arab, ya. Sebenarnya maksud Nabi dalam ucapan tu bukan hanya spesifik untuk orang Arab, tapi seluruh kita, seluruh umat manusia ni akan binasa bila kejahatan tu dah terlalu banyak. Cuma Nabi sebut Arab tu kerana Nabi orang Arab. Situasi Nabi bercakap tu situasi Nabi sebagai orang Arab, keadaan Nabi sebagai orang Arab. Dan yang mula-mula awal-awal menerima Islam dulu pun orang Arab. Orang Arab. Jadi Nabi sebutlah orang Arab. Walaupun maksud Nabi itu bukan hanya untuk orang Arab, seluruh manusia. Masyarakat mana pun bila kejahatan dah terlalu banyak akan binasa, masyarakat tu akan musnah. Nabi spesifik orang Arab tu kerana situasi Nabi berucap waktu tu di Arab. Nabi sendiri orang Arab. Kemudian juga sebab apa Nabi spesifik sebut Arab tu? Sebab orang Arab ni dia simbol, apa dia nak sebut? Simbol kekuatan orang Islam. Orang Arab ni dia seolah-olah simbol kekuatan orang Islam. Bila sebut berperang, orang Arab. Bila sebut berdakwah, merantau ke seluruh dunia sebarkan Islam, orang Arab. Bila sebut pahlawan-pahlawan, Arab. Kekuatan Arab tu kekuatan untuk Islam. Dia kredit untuk Islam. Jadi bila orang Arab lemah, satu dunia jadi lemah. Palestin duduk di tengah-tengah. Tepi itu Syria, Mesir, Jordan, Lebanon. Sama-sama Arab. Tapi bila negara ni dengan dia punya hal, negara Arab ni dengan dia punya hal, negara Arab ni dia dengan dia punya hal, orang Arab tu terpecah-pecah. Bila orang Arab tu terpecah mengikut negara masing-masing, maka bila mereka terpecah, kekuatan Islam tu pun terpecah. Kekuatan Islam tu pun terpecah. Dan tu salah satu daripada perancangan barat, iaitu pecahkan kesatuan Arab. Yang Arab ni fanatik dengan Mesir, Arab Syria fanatik dengan Syria, Arab Mekah Madinah fanatik dengan Saudi dia, Arab Lebanon. Jangan jadikan orang Arab ni satu kesatuan yang besar. Bila mereka jadi satu kekuatan gabungan yang besar, itu kekuatan untuk Islam. Maka pecah-pecahkan orang Arab. Bahkan ada orang Arab yang sokong Israel. Ada raja-raja Arab, menteri-menteri Arab yang bersama dengan pihak Israel dan tidak mendukung pun rakyat Palestin sampai hari ni. Biarkan benda tu duduk berterusan macam tu. Sebab tu Nabi sebut celakalah orang Arab. Inilah salah satu faktornya. Walaupun ucapan Nabi ni bukan hanya Arab saja, seluruh dunia lah. Bila kejahatan dah terlalu banyak, maka musibah pun akan diturunkan oleh Allah. Baik, Nabi sebut apa dia? Pada hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj dah terbuka. Dinding Ya'juj dan Ma'juj tu terbuka sudah seperti ini. Baik, Ya'juj dan Ma'juj ni, kalau tuan-tuan baca kitab-kitab hadis tentang tanda kiamat, Ya'juj dan Ma'juj ni salah satu daripada tanda kiamat besar. Habis tanda kiamat kecil, akan bermula tanda kiamat besar. Ada 10 tanda kiamat besar. Ada 10 tanda kiamat besar. Nanti kita akan jumpa tu hadis tentang 10 tanda kiamat besar tu, ya. Keluar asap tebal. Asap tebal meliputi udara ni, keluar dalam tempoh beberapa waktu. Dukhan bahasa Arab. Asap tebal, dukhan. Disedut oleh orang beriman, kita demam semua. Disedut oleh orang kafir, mereka terbunuh. Dukhan, asap tebal akan keluar nanti di udara ni. Tanda kiamat besar. Keluar Dajjal. Muncul binatang besar dekat Bukit Safa.
di Mekah. Binatang besar keluar dekat Bukit Safa, keluar dan boleh bercakap dengan manusia. Dia beritahu pada manusia, dah ramai dah manusia tak beriman, dia boleh bercakap begitu, binatang ni. Kemudian matahari terbit daripada arah tempat dia terbenam. Kemudian turun Nabi Isa AS membantu Imam Mahdi. Imam Mahdi dah keluar awal. Imam Mahdi keluar sebelum muncul 10 tanda kiamat besar ni. Imam Mahdi sempat memerintah dunia beberapa tahun. Imam Mahdi sebelum 10 tanda kiamat besar ni. Adapun Nabi Isa termasuk dalam 10 tanda kiamat besar. Nabi Isa turun bantu Imam Mahdi. Kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian berlaku 3 gempa bumi besar di timur, di barat, di semenanjung Arab. Dan yang ke-10, tanda kiamat yang terakhir sekali, tanda kiamat besar yang terakhir sekali, keluar api besar daripada negara Yaman halau manusia kepada mahsyar. Salah satu daripada tanda kiamat besar, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Lepas Nabi kata celakalah orang Arab, hampir-hampir binasa mereka ni kerana banyak sangat kejahatan. Kemudian Nabi kata pada hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj dah terbuka seperti ini. Baik, Ya'juj tu apa dia? Orang, bangsa. Ma'juj tu pun orang, satu bangsa. Ya'juj Ma'juj ni 2 bangsa yang tak boleh duduk sekali. Keluar je bertempur. Baik, kisah Ya'juj Ma'juj ni, kalau tuan-tuan nak rajin baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, Khamis malam Jumaat tu, ataupun hari Jumaat siang hari tu, buka surah Al-Kahfi tu, tengok ada kisah Ya'juj Ma'juj dalam surah Al-Kahfi. Zaman dulu ada seorang raja namanya Zulkarnain. Zulkarnain, ataupun setengah buku-buku sejarah Islam tu tulis Iskandar Zulkarnain. Baik, Ya'juj dan Ma'juj ni saya baca sikit sepintas lalu Ya'juj dan Ma'juj. 308. Baik, ada raja dulu nama dia Zulkarnain. Quran sebut Zulkarnain. Quran hanya sebut Zulkarnain. Baik, Quran sebut nama dia Zulkarnain. Iskandar tu entah akhir-akhir ni baru muncul perkataan Iskandar Zulkarnain tu. Dalam Quran hanya sebut Zulkarnain saja. Ada orang sebut Iskandar Zulkarnain tu raja yang hebat, kaya, baik dalam pemerintahan, pasukan tentera yang hebat tu. Ada orang kata Iskandar Zulkarnain tu adalah Alexander the Great. Orang putih punya filem tu ada Alexander the Great. Tak betul. Iskandar Zulkarnain dengan Alexander the Great ni orang yang berbeza. Iskandar Zulkarnain lebih awal ada. Adapun Alexander ni, Alexander the Great ni, dia berasal daripada negara Makedonia. Dia kafir, dia bukan orang Islam. Dia kafir. Dia hidup 2000 tahun selepas Iskandar Zulkarnain. Jadi bukan orang yang sama. Okey. Iskandar Zulkarnain ni dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala cerita apa dia? Dia pernah menempuh satu perjalanan yang jauh. Sampailah dia bertemu dengan 2 buah gunung. 2 buah gunung. Sini satu gunung, sini satu gunung. Di tengah-tengah gunung ni ada satu kawasan lapang. Dekat situ Iskandar Zulkarnain jumpa orang kampung, penduduk di situ. Mereka ni tak faham bahasa orang lain cakap. Tak faham. Dan kita pun tak faham bahasa dia bercakap. Tak faham. Satu kaum yang hampir tidak memahami percakapan. Cakap apa mereka tak faham. Jadi bila Iskandar Zulkarnain sampai ke tempat antara 2 gunung tu, jumpa penduduk di situ. Penduduk di situ minta tolong kepada Iskandar Zulkarnain. Wahai Zulkarnain, kami berhadapan dengan masalah besar. Masalah apa dia? Ya'juj dan Ma'juj. Kalau keluar saja, habis kacau bilau kami. Jadi boleh tak wahai Zulkarnain, antara 2 gunung ni kamu tolong buat tembok dinding tinggi boleh tak? Biar Ya'juj dan Ma'juj duduk belah sana, kami duduk belah sini. Mereka tak boleh masuk ke tempat kami ni. Boleh tak? Tolong buat dinding di antara 2 gunung ni. Kami bagi upah. Kami banyak hasil-hasil tanaman, kami bayar.
Iskandar Zulkarnain kata, aku tak nak ubah. Kekayaan yang Allah Ta'ala beri pada aku dah lebih lah daripada apa yang kamu tawarkan ni. Dia raja, memerintah kawasan dunia yang cukup luas pada zaman tu. Dia kata, aku tak nak ubah, cuma aku minta tolong. Aku minta tolong, kita boleh buat dinding. Antara dua gunung ni kita buat dinding. Kamu tolong cari keping-keping besi, potongan-potongan besi. Ajak orang pakat cari potongan-potongan besi, bawa mari sini. Potongan-potongan besi, bawa datang ni. Kamu bantu dengan kekuatan yang kamu ada, kamu bantu aku. Kita buat dinding penghalang. Beri padaku potongan-potongan besi. Jadi pasang besi tu. Pasang besi tu. Besi tu pasang tinggi. Kemudian Iskandar Zulkarnain arahkan bakar dengan api pula. Besi itu bakar dengan api, bagi warna dia merah betul. Bakar dengan api, tiup api itu, bagi besi itu panas. Baik, selepas siap, bawa datang kepadaku tembaga. Tembaga yang mendidih cair. Kita akan tuang pula di atas besi ni. Besi itu susun besi tu. Di antara dua gunung ni susun besi, bagi panas besi, kemudian tuang pula tembaga cair. Oh, memang kukuh sungguh. Memang kukuh sungguh. Tuang. Maka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya. Kenapa dia? Licin. Besi itu licin. Dan Ya'juj Ma'juj tidak dapat melubanginya, tebuk lubang. Kenapa dia? Terlalu tebal. Tembok yang dibina di antara dua gunung tu memisahkan penduduk kampung tu dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj ni. Jadi lama dah benteng tu dibina. Jadi ada orang sebut tembok tu tembok Cina ke Ustaz? Bukan. Quran tak sebut pun tempat tu di mana. Sebahagian daripada tanda-tanda kiamat besar ni Nabi sebut dalam hadis, Nabi tidak sebut spesifik. Ada tak dua gunung tu? Ada tak tembok tu? Ada. Satu masa nanti bila Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita, kita akan tahu di mana tempat duduk tu. Jadi sampai hari ni orang duk buat andaian-andaian tembok tu tembok Cina. Tak kot. Bukan. Tembok Cina baru je dibina berapa tahun kebelakangan ni. Adapun Iskandar Zulkarnain zaman bila tu? Zaman Nabi Daud pun dulu. Lama dah. Iskandar Zulkarnain ni lama dah zaman dia ni. Baik. Jadi walaupun ada orang sebut gunung tu boleh jadi di negara Turki, kerana ada satu kawasan gunung yang ada jarak dia, kemudian di tengah-tengah tu ada kawasan lapang. Wallahualam. Tapi menjelang hari kiamat Allah akan buka benda tu dan kita akan tahu, oh, ni yang pernah Quran sebut dulu. Artinya Ya'juj dan Ma'juj tu dua bangsa yang sudah ada sampai hari ni. Zaman Zulkarnain lagi dah ada. Cuma hari ni Allah Ta'ala tutup penglihatan kita. Kita tak tahu siapa mereka, di mana mereka duduk. Di mana mereka duduk. Apa kerja Ya'juj Ma'juj? Setiap hari mereka akan tebuk lubang tu, gali lubang tu, gali lubang tu. Setiap kali azan, setiap kali nama Allah diucapkan, maka tertutup semula. Esok datang lagi, gali lagi lubang tu, gali lagi lubang tu, gali lubang tu sampai ke petang. Sampai ke petang, bila gali lubang dah sampai ke petang, pemimpin mereka kata tak apa, dah berlubang tu, esok kita balik. Esok datang tertutup balik. Buat lagi benda yang sama, tebuk lubang. Dekat sampai nak petang, nak siap dah, tak apa, esok kita sambung. Mari esok tertutup balik. Dekat hari kiamat kelak, bila mereka gali lubang, Allah Ta'ala buka terus, dia terbuka. Dan mereka boleh keluar daripada tembok tersebut menjelang hari kiamat kelak. Sebagaimana Nabi sebut dalam ucapan di hadapan Zainab binti Jahsy, pada hari ini tembok itu telah terbuka seperti ini. Nabi kata dia sudah terbuka. Dia sudah terbuka. Menjelang hari kiamat dia akan terbuka terus dan mereka boleh keluar daripada tembok tersebut, Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kita jangan tunggu untuk melakukan kebaikan sehingga Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Mereka ni daripada dua bangsa daripada keturunan Nabi Adam. Banyak buat kerosakan di atas muka bumi. Lalu batas sempadan daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan campuran besi dan tembaga. Maka dengan itu mereka tidak dapat keluar sehinggalah hampir tiba hari kiamat. Maka pada masa itu dinding yang kuat tadi hancur.
dan keluarlah kedua-dua bangsa itu daripada kediaman mereka lalu membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Apabila itu telah terjadi menandakan hari kiamat sudah dekat sekali tibanya. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, sekadar itu dulu. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang saya akan kongsikan sikit dengan detail sikit Ya'juj dan Ma'juj tu, keadaan dia, sifat-sifat dia, di mana kajian-kajian ulama dan sebagainya tentang Ya'juj dan Ma'juj tu insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallahi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.